Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-Arabi al-Quraish as-sadiq al-masduq al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Auda penonton yang saya hormati dan saya muliakan sekalian. InsyaAllah dalam pertemuan kita dalam rancangan Mutiara Hati, mari kita ni sama-sama mentelaah tentang tajuk memperbanyakkan sedekah dan kebajikan. Auda penonton yang saya hormati sekalian, di bulan Ramadan seperti mana yang dipahami oleh para ulama dan kita maklumi bersama, adalah bulan setentunya dilipat gandakan segala amalan. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang banyak keistimewaan. Keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenainya. Antaranya ialah apabila saja bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu syurga. Maka ditutuplah pintu-pintu neraka. Bahkan syaitan digari atau dibelenggu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah masa bulan Ramadan kita ni merasakan tidak berat untuk tani berpuasa sebulan penuh. Namun masih terasa berat, tapi bayangkan kalau syaitan tidak dibelenggu, bagaimana kita ni kan mampu berpuasa sebulan penuh. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat lagi, kelebihan berpuasa itu terlalu banyak. Antara keistimewaan di bulan Ramadan itu ialah kalau kita melihat siapa yang diperhatikan oleh Allah ketika awal Ramadan, maka orang itu akan tidak diazab oleh Allah selama-lamanya. Setiap sungkai, siang malam, Allah sentiasa menunggu hambanya yang memohon keampunan kepadanya. Dan banyak orang telah mendapat keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kan Rasulullah pun menginginkan untuk hidup hanya di bulan Ramadan. Itu sampat untuk hidup di bulan Ramadan. Seperti mana yang kata ni bulan Rajab sudah orang berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ketika Rasulullah SAW ketika hidup di dunia ni hanya menginginkan supaya sampat hidup di bulan Ramadan. Berarti bahawa Rasulullah memahami dan para ulama memahami akan keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Mari kita ni melihat apa yang perlu dibuat di bulan Ramadan. Dengan tajuk yang kita bahas ini ialah memperbanyakkan sedekah dan kebajikan. Pertama ialah tentang kebajikan. Kebajikan ini apa-apa saja. Berkata yang baik-baik, memuji Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran, baik dengan keluarga, baik dengan anak-anak, baik dengan jiran tetangga, baik dengan rekan sekerja, taman, rekan taulan dan sebagainya. Apatah lagi indung bapa, keluarga, sanak saudara. Itu adalah merupakan amal kebajikan. Amal kebajikan itu boleh saja dengan hati, yaitu dengan rasa keimanan kita ni, puasa ni, aku ni sebagai hamba-Mu ya Allah, tolongku ya Allah untuk melaksanakan ibadah puasa dengan rukunnya, dengan sunnahnya, dengan menjauhi segala yang membatalkannya, yang makruh dan sebagainya. Dijaga segala-gala sunat-sunat puasa supaya aku berpuasa ya Allah dengan terbaik ya Allah, yang seperti mana yang Engkau redai ya Allah. Kita berdoa umpamanya, itu juga adalah dalam hati kita ni, aku puasa ini ya Allah kerana-Mu ya Allah. Kemudian dengan lisan itu boleh saja dengan kita ni bersyukur, ya Allah aku bersyukur padamu ya Allah, alhamdulillah kerana Engkau telah menghidupkan masih aku di bernafas, masih aku ya Allah sempat hidup melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan bersama keluarga, bersama anak-anak dan sebagainya. Dan masih aku dapat melakukan ibadah puasa ini ya Allah. Begitu juga dengan kita ni punya anggota tubuh badan dan sebagainya. Kebajikan itu bukan hanya setakat material sahaja semata-mata. Tapi kalau kita melihat dalam tajuk ini ialah memperbanyakkan sedekah. Sedekah itu ia berupa harta, sama ada sikit ataupun banyak. Sekarang mari kita melihat sedekah itu pada asalnya ialah istilah dalam Al-Quran boleh diartikan zakat.
keluarkan zakat fitrah ketika bulan Ramadan. Jangan lupa, kerana ia adalah menampal kekurangan kita ni melakukan ibadah puasa. Tapi sedekah dalam bahasa kita ni Melayu, dalam Al-Quran asalnya sedekah itu adalah zakat harta dan zakat fitrah. Dan zakat harta itu ada pelbagai. Tapi oleh sebab kita ni sudah menjadikannya bahasa Melayu, sedekah itu adalah sedekah sunat. Boleh saja berupa hadiah, boleh saja berupa hibah, boleh saja berupa sedekah pemberian biasa. Jadi sama ada sikit ataupun banyak sedekah yang kita dibagi itu kepada sesiapa pun. Kalau umpamanya zakat, itu kepada 7 asnaf yang disebut dalam Al-Quran, lil fuqara wal masakin, sampai kepada lil mu'allafati qulubuhum yang baru agama Islam. Itu alhamdulillah di negara kita ni ada institusi entiti tertentu yang telah bertanggungjawabkan mengenainya. Majlis Agama Islam, kita ni membayar kepada amil-amil yang telah dilantik. Tapi sedekah umpamanya yang berupa hadiah, yang berupa hibah, yang berupa pemberian biasa, yang kita dipanggil sedekah itu adalah pemberian yang kita diberikan untuk menggembirakan seseorang. Bukankah disebut dalam satu hadis, amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah menggembirakan seseorang. Dan menggembirakan itu, alhamdulillah, cuba tahindong bapa dibagi. Umpamanya makanan yang paling nyaman untuk disungkai masa bulan puasa. Bapa, ini kuih paling nyaman nih, yang pernah aku rasa, bagi pada anak-anak umpamanya. Maka merasa, alhamdulillah nyaman makanan aninya. Maka gembira. Kegembiraan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat kelak. Tanpa tadi sedari itu, membuatkan kita ni digembirakan oleh Allah. Tadi anda tahu macam mana umpamanya. Mungkin di alam kubur, itulah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi menggembirakan kawan tani. Sana tu nyaman tu makanan yang mana untuk anu sahur, untuk anu umpamanya. Maka orang itu ke sana, benar nyaman. Maka orang itu pun gembira. Kebetulan lagi keluarga tersebut umpamanya adalah orang yang penyembayang. Sembahyang tarawih berjamaah, ramai semua keluarganya. Bertadarus ia, sentiasa berzikir, mengingat Allah, memohon istighfar. Menunjukkan tempat yang baik itu pun merupakan amal saleh. Apatah lagi bertitik-titik. Itu juga adalah sesuatu yang boleh mengembirakan, berupa sedekah. Bukankah disebut dalam Al-Quran, qaulun ma'rufun khairum min sadaqati yatba'u hadza. Sekarang mari melihat audio penonton yang saya hormati sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah paling dermawan, ajwad, terutamanya di bulan Ramadan. Seperti mana karihil mursalah, seperti mana lebih dermawan, lebih kuat bersedekah Rasulullah SAW ni kalau bulan Ramadan, lebih daripada angin yang bertiup sentiasa berhembus, ar-rihil mursalah. Artinya kalau macam angin itu kuat je tu, sentiasa nanti-nanti. Tapi Rasulullah ni artinya kuat bersedekah. Bersedekah itu dengan kata-kata baik, dengan sedikit harta, walaupun dengan biji kurma. Sampai disebut dalam satu hadis Nabi SAW, kalau tani boleh bersedekah dengan kurma. Alhamdulillah, kata ni di negara Brunei ni ada kurnia pribadi ke bawah yang maha mulia Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam. Itu merupakan sedekah jariah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sedekah dengan kurma. Ada kurma dengan aing. Bayangkan orang yang makan sungkai dengan kurma, maka pahala orang itu sama betul. Sama diperolehinya. Udah tak pahala ia sendiri melakukan ibadah puasa yang dibuatnya sepanjang hari. Lepas satu orang yang membuat seharian ni pun ia dapat juga. Kalau seorang, kalau 2 orang, 100 orang dan sebagainya, banyak amal saleh. Sebab itulah memperbanyakkan sedekah itu menjadi favoritnya kita ni, menjadi kegemaran orang-orang saleh. 2 kegemaran orang-orang saleh. Kalau tadi merefer kepada kitab-kitab ulama-ulama yang betul-betul memahami akan keistimewaan bulan Ramadan, 2 tidak lepaskannya. Berdamping sentiasa dengan Al-Quran seperti mana Imam Syafi'i 60 kali khatam, dan banyak memperbanyakkan sedekah. Sampai ada satu kitab katanya infak fisabilillah adalah amalan utama di sepanjang bulan Ramadan. Banyakkan infak, ikhlaskan, banyak bersedekah. Banyak bersedekah ni artinya apa saja. Alhamdulillah negara tani, Masya Allah, kuat orang bersedekah ni. Faham orang arti sedekah ni. Dan artinya, kerana sedekah ini menurut hadis punya kelebihan, ialah antaranya burhan,
tanda keimanan. Ia akan menghapuskan dosa seperti selalu, menghapuskan dosa dan memadamkan api neraka. Kalau orang turun kena azab, dia jadi disebabkan ia pernah bersedekah. Sedekah pada burung umpamanya, burung ibu tanam, dia ikhlaskannya. Burung makan sedikit, samut makan sedikit, ikhlaskannya umpamanya. Begini makan, itu adalah merupakan penghapus dosa. Kemudian memberkati harta. Harta jadi berkat. Orang banyak bersedekah ni, mana kurang? Dia kurang, walaupun dari segi nilainya, macam kurang. Tapi sebenarnya bertambah. Itulah yang disebut bahawa memperbanyakkan sedekah. Dalam hadis menyebut demikian. Malah kalau orang bersedekah ni dan buat kebajikan ni, melipat gandakan pahala. Apa yang dah pahalanya berlipat-lipat. Cuba bayangkan, kalau masa puasa, kan kita ni sedia maklum, amal saleh ni kalau orang berniat saja ya, kan bersedekah. Kelinda makbul, tidak sampai. Dilipat gandakan sepanjang bulan Ramadan. Tapi kalau ia bersedekah umpamanya dilipat gandakan jadi 10. Tapi masa bulan Ramadan sampai menjadi 700. Sampai menjadi tidak terhingga milik Allah SWT. Allah yang membalasnya. Bahkan dengan banyak bersedekah ini memadamkan api neraka serta hati menjadi tenang. Sebab itulah anjuran memperbanyakkan sedekah dan amal kebajikan di bulan Ramadan itu telah ditunjukkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama salafus saleh telah pun membuktikannya dalam kehidupan mereka. Mereka telah memperbanyakkan sedekah dan mengira tanpa sedekah saja. Artinya mahu meraih keridaan Allah Subhanahu wa taala dan ganjarannya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dalam Al-Qur'an dan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa billahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.